Boleh, boleh. Okay, mantap, mantap. Okay, so saya start recording sudah. Saya pun tidak mau buang masa kita. So, saya just sampaikan apa yang penting, apa poin yang penting. And then kalau ada apa-apa persoalan, kita terus direct bincang dengan tim masing-masing lah. Atau kita direct dalam tim Telegram kita, no problem mas. As long as kita dapat buat perbincangan. Okay, so saya teruskan saja kita punya sesi pada hari ini. Terlebih dahulu saya Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada sudi melapangkan masa pada petang ini. Asalnya kita ada bootcamp, tapi memandangkan masa itu sudah dianjak kepada 1 hari bulan 8 oleh Microsoft. Bukan saya yang anjak, Microsoft yang anjak. Jadi kita akan bagi masa selepas ini untuk kita bersama-sama dengan kita punya mentor lah untuk guide apa yang sepatutnya. Which is saya percaya bahwa setiap daripada mentor ni ada pengalaman dan mereka merupakan orang yang sudah berada dalam program ni lama lah, at least 2 tahun macam tu. Okay. Kita akan buat, asalnya kita akan buat bootcamp, tapi dia jadi macam, apa orang kata, jadi macam briefing sajalah. So mungkin ada orang yang tidak tahu kan, program ni apa, kenapa kita perlu join benda ni lah. So benda ni sebenarnya sudah sejak tahun 2015 lagi, 2013 lagi MI Expert dibuat, tapi mula betul-betul bernapak di Malaysia pada tahun 2014 lah, dan di sekolah kita pada tahun 2015 sejak Smart Edu diperkenalkan lah. So sebenarnya secara rumusan program MI Expert ni dia kira macam satu program penghargaan kepada guru-guru yang kreatif dan inovatif, khususnya dalam menggunakan Microsoft Tools lah di dalam kelas, bagaimana kita boleh menggunakan dengan pelajar kita. Tapi jangan risau, sebab dia bukan setakat mengenai penggunaan Microsoft punya tools. Kalau kita tidak guna pun, kita guna part sahaja, macam Teams, kita gunakan form, okey, tiada masalah. As long as pelaksanaan pembelajaran kita di dalam kelas itu dia lebih berpusatkan kepada pelajar. So basically program ini mengajar kita supaya kita menjadi seorang pendidik yang cakna lah dengan pembelajaran berpusatkan kepada pelajar, khususnya bagaimana kita boleh integrasi teknologi dalam kelas kita. Okey, kenapa begitu tu? Okey. So, di mana sudah tahu? So, lagi-lagi kita ni ID kan. So, memang okey lah. Pada saya memang okey. Dan kita ada assessment. Kita boleh saja guna assessment tu untuk antar pencalonan. Tinggal kita mau add lah apa yang kurang di sana. Which is saya akan guide. Dan saya sudah sediakan panduan apa yang kita perlu buat. Selain daripada hack quiz tu lah. Okey? Okey, so ini adalah merupakan antara kebaikan. Sebenarnya ada banyak. Saya cuma highlight beberapa sahaja. So satu, for sure kita boleh dapat sijil pengiktirafan yang bukan diberi oleh pihak sekolah, bukan diberi oleh Microsoft Malaysia, bukan diberi oleh MARA, tapi diberi oleh Microsoft antarabangsa. Maksudnya daripada US lah. Sijil itu ditandatangan sendiri oleh Vice President of Microsoft Education. So ini merupakan program pengiktirafan peringkat antarabangsa lah. Sepatutnya kalau penglibatan luar pada saya, wajar untuk kita diberikan pengiktirafan penglibatan yang markah yang tinggi lah. Itu saya punya pandangan secara peribadi. Walaupun dijalankan dalam sekolah, tetapi dia merupakan satu program peringkat antarabangsa. And then, kita juga berpeluang untuk apa orang kata mengikuti program-program pembangunan profesionalisme seperti mengikuti peperiksaan Microsoft, dan juga kita mungkin berpeluang untuk mewakili Malaysia. Saya dulu pada tahun 2017 saya berpeluang lah, ada rezeki dengan izin Allah saya pergi ke Kanada, walaupun dengan kekangan bahasa Inggeris, sebab nanti saya akan share lesson plan yang saya hantar untuk pencalonan ini, dan kamu akan nampaklah banyak grammar mistake. Tapi message yang saya cuba sampaikan adalah English bukanlah dia punya kekangan apabila kita ingin sertai program ini, sebab as long as kita dapat sampaikan apa yang kita mau sampaikan tu, should be no problem lah, orang akan faham lah. Tapi for sure jangan sampai grammar tu teruk lah kan. Saya rasa Cikgu BI pun setuju dengan apa yang saya kata ni lah. Okey, dan kita berpeluang untuk join program-program Microsoft sama ada secara in-house ataupun secara webinar, kita ada peluang lah. Cuma apa yang ingin saya katakan adalah program Microsoft Innovative Educator ni journey untuk jadi MIE expert tu mungkin mudah. Persoalannya bukan setakat di sana, adalah apa yang kita akan buat selepas kita jadi MI expert itu terpulang kepada kita. Sebab most of the activity yang apa orang kata, yang
yang apa ni yang berlaku selepas program ini sebenarnya menuntut kita punya komitmen lah. Maksudnya kalau kita willing untuk join program tu, then kita boleh join. Kalau kita tidak mau ikut, dia tiada paksaan. Maksud saya di sini adalah selepas MI Expert itu memang kita kena terbang sendiri sudah. So dari journey kosong sampailah kita jadi MI Expert itu, insya-Allah ada panduan. Tapi selepas itu kita masih ada panduan, tetapi mostly menuntut kita lah untuk bergerak kebanyakannya sendiri lah. Tapi jangan takut, kita insya-Allah kita akan bergerak dalam tim jugalah. Cuma apa saya ingin sampaikan adalah masa itu kita yang akan tentukanlah selepas itu. Bagaimana kita mau komit dengan program yang dibuat dalam MI Expert ni, program-program pembangunan profesionalisme yang kita mau join, sijil-sijil yang kita mau ambil, itu semua terpulang kepada kita lah. Dia tidak ada orang kata paksaan dan sebagainya. Dan bagaimana kita mau menentukan penglibatan kita dalam program Microsoft ini pun sebenarnya terpulang kepada komitmen kita juga. Kalau kita ada aim, kita mau mungkin pergi dengan lebih jauh, mau wakil Malaysia kah, dan buat extra work. Itu pun sebenarnya bergantung kepada kita masing-masing juga. Sebab macam saya kata, paling penting adalah journey selepas kita menjadi MI Expert itu. Bukan untuk menjadi MI Expert itulah. Okay, tapi kalau kita just mau fokus MI Expert, no problem. Tahun depan kita mau buat extra pun no problem. Ini semua adalah bergantung kepada kita masing-masing. Sebab pembangunan profesionalisme itu saya rasa kalau dalam tempoh masa sekarang ni, memang kebanyakan 70% memang daripada kita jugalah. Okay? Okay. So kalau kita ikut sejarahnya, di sekolah kita awal dulu sehingga tahun 2015 kita ada penambahan satu-satu lah. Antara orang yang paling awal menjadi MI Expert di sekolah ni adalah saya dan Cikgu Hajar lah. Kemudian ada Cikgu Reza, ada Cikgu Asila, Cikgu Ramani, dan Alhamdulillah tahun lepas kita ada lebih kurang dalam 21 orang lah MI Expert. Ada banyak penambahan tahun lepas lah. So tahun ini ada juga orang yang mengambil keputusan untuk tidak join. Pada saya tidak ada masalah. Itu adalah pilihan masing-masing. Bagaimana kita mau meletakkan komitmen kita lah, sebab setiap daripada kita ni sudah pasti ada kekangan dan ada cabaran yang tersendiri lah. Okay, so no problem juga. Kalau mau join teruskan, boleh teruskan. Kalau tidak mau teruskan pun tidak apa jugalah pada saya, sebab ini pilihan masing-masing. Dan kena ingat bahawa MI Expert ini adalah permohonan yang perlu di-renew setiap tahun. So macam itulah. Okay. Okay. So far, okey kan? Kalau okey, cuba boleh bagi love kah? Bagi semangat dulu dengan ceramah ni. Okey, kalau okey. Ada soalan? Nazari ada soalan kah? Angkat tangan. Ya, okay. Nak cari love tak jumpa. Okey. Okey, so proses untuk jadi MI Expert ni ada 3 lah yang utama. Ada 2 lah. Which is saya rasa 1 dan 2 ni kita sudah pun lepas. Kalau kita buat lah. Okey, saya ada bagi panduan pada awal-awal tu sepanjang minggu ni. Kalau kita ada masa, kita daftar akaun Microsoft Educator Center. Saya ada bagi panduan. Sama ada kita menggunakan MARA kah atau TMFS kah, tu terpulang. Tiada masalah. Okey, kita boleh guna. Kalau kita memang sudah daftar sebelum ni pun, kekalkan dengan akaun tersebut dan kena faham. Once kita sudah sign up dengan menggunakan akaun MARA contohnya, so sepanjang proses itu, kita kena gunakan akaun MARA sahaja. Jangan ubah-ubah. Sebab itulah email yang akan Microsoft hubungi dan sebagainya lah kalau kita berjaya kah, kita tidak berjaya kah, ada program tambahan kah, itulah email yang akan digunakan lah. Okey, kemudian langkah yang kedua adalah kita kena mengambil sekurang-kurangnya kursus, 2 kursus. Okey, untuk kita jadi Microsoft Innovative Educator. Kalau kawan-kawan perasankan dalam Telegram tu saya ada bagi macam redeem code bah. So redeem code tu adalah code saya sebagai trainer kepada kawan-kawan sekalian, sebab apa yang kita laksanakan ni sebenarnya adalah latihan. So saya sediakan apa orang kata kod supaya kita direct terus jadi Microsoft Innovative. Inilah ni Microsoft Innovative Educator, MIE. Dan saya dah sediakan minimum 10 kos untuk kawan-kawan, walaupun dia ada jawapan kan hack kan. Orang kata macam menipu apa semua, tapi pada saya benda-benda tu adalah benda yang kita memang guna setiap hari. OneNote, kita ada Microsoft Teams, dalam yang kursus yang saya cadangkan itulah ada Canva. So itu adalah benda-benda yang kita sudah pelajari lah. So 10 tu pada saya itu cuma bonus daripada saya saja, saya bantu. Selebihnya sebab nanti saya akan bawa cikgu-cikgu untuk go through apa orang kata website tu, kita akan jumpa lebih daripada 196 course yang boleh kita ambil, dapat badges, kita boleh dapat sijil. Tapi
mustahil lah. Dalam masa satu hari kita boleh lebih daripada, apa orang kata, lebih daripada 20 kita boleh ambil. Saya pun mengambil masa sejak tahun 2015, mengambil masalah sampai sekarang untuk ambil kos tersebut. Dan kita boleh ambil bila-bila masa sebab dia self-paced learning lah. Kita boleh ambil bila-bila masa. Minimum kos yang kita boleh ambil dalam tu 45 minit. Tapi selalunya saya akan direct terus kepada quiz. Sebab most of the tools yang diajar dalam kos tersebut adalah benda-benda yang kita memang sudah buat. Tinggal kita mau ambil sijil saja untuk mengesahkan bahawa kita ni adalah certify kepada menggunakan benda tersebut lah. Macam tu lah. Okay. Dan akhir sekali, selepas kita sudah dapat jadi MIE, kita untuk memohon MIE Expert ni ada satu proses lagi kita perlu lalui. Ini dia agak rumit sedikit tapi tidak mustahil untuk dibuat. Sebab last year, kita cuma ada masa 2 hari. Tahun ini kita ada lebih kurang 1 bulan untuk buat. So sepatutnya tidak ada masalah lah dengan pembelajaran online yang kita buat, dengan bahan-bahan yang kita sudah ada share dengan pelajar kita, should be no problem. Okay, tapi for sure setiap orang ada kekangan dia, jangan segan untuk meminta bantuan. Walaupun kita lain tim mentor-mentee, dan jangan takut untuk minta bantuan lah. Okay, sebab saya rasa at the end, memang dia memerlukan kerja sepasukan jugalah untuk buat benda inilah. Okay, so itu adalah 3. Okay, 1, macam saya kata tadi, kita perlu daftar MEC. Dan kalau kita tengok di bahagian training ni, dia memang ada training yang boleh kita ambil lah. Okay, di sini. Okay, nanti cikgu-cikgu boleh explore lah. Kalau belum explore, nanti selepas ni boleh explore. Saya akan try juga share video dengan kawan-kawan bagaimana kita boleh cari benda ni lah. Okay, supaya mungkin lepas MIE Expert ni kita mau buat sendiri pun tiada masalah juga. Okay, sebab ini pun boleh jadi juga bahan kursus kita. Kita boleh bagi dengan Asri untuk dimasukkan dalam kita punya kursus. Okay, ikut jam lah, berapa bilangan jam. Tidak silap saya kalau 8 jam atau 6 jam kira 1 hari kursus. Okay, then selepas kita ikut fasa yang pertama, bila kita sudah ambil kursus-kursus, dekat bahagian profile, kalau kita cek dekat Microsoft Educator Center kita, dekat bahagian profile kita akan nampak badges dan sijil-sijil yang telah pun kita dapat. Kita boleh download, kita boleh print, kita boleh ambil sijil-sijil tersebut untuk tujuan pembangunan profesionalisme kita. Manalah tahu mungkin kita mau jadi guru cemerlang satu hari nanti, ataupun kita mungkin mau interview untuk kenaikan pangkat ke. So mungkin benda-benda ini boleh membantu. Mungkin tidaklah membantu sangat, tapi boleh menjadi bantuan, bolehlah menjadi talian ayat kita juga lah mungkin pada kita gitu. Saya pun tidak pastilah. Tapi kita just tingkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru lah. Sebab education ini dia rencam sifatnya. Kata ada satu orang dulu pembagi ceramah MYPAB, saya lupa apa nama penceramah tu kan. Dia kata education ni rencam. Sama ada kita berubah dengan perubahan tersebut ataupun kita mati dalam perubahan tersebut. So selagi namanya kita guru, kita kena spend masa lah untuk ambil kos walaupun dengan kekangan masa yang sangat banyak dengan kerja yang banyak lah kita di sekolah kan. Okay, so lepas yang kedua itu, inilah yang ketiga yang saya rasa memerlukan usaha sedikit daripada kita untuk buat benda ni. Kalau dulu ada 4 question saja, sekarang ada 3 tapi dia pecah kepada 2. 2 tu adalah soalan yang multiple choice lah, kita boleh pilih. Okay, soalan 1 dan stage 1 dan stage 2 ni dia cuma memerlukan kita untuk isi latar belakang dan kita just klik-klik sahaja. Kita gunakkah, kita tidak gunakkah. Dan ada 4 soalan berkaitan tentang Microsoft Tools. Nanti saya akan share dengan kawan-kawan juga jawapan dia ni. Okay. And then selepas selesai yang 1 dan yang kedua ni, kita akan pergi kepada stage yang ketiga, iaitu 1 soalan essay yang ringkas yang perlu kita buat dalam bahasa Inggeris. Tapi tahun ini diberikan kelonggaran sedikit, kita boleh buat dalam bahasa Melayu. Tetapi saya galakkan kawan-kawan setelah buat dalam bahasa Melayu tu, kalau susah-susah pun kita Google Translate lah. Ada juga kena bagi tahu dalam web tu. Dia kata boleh juga guna bahasa lokal, tapi kita diminta untuk translate kepada Microsoft Translate. Dia kata macam tu lah. Okay, for sure dia punya susunan bahasa tu tidak betul lah. Tapi dia kata macam tu maksudnya acceptable lah kita punya karangan tu. Okay, so nanti saya akan tunjukkan in detail apa yang kita perlu buat. So far, ini adalah merupakan proses yang kita akan lalui.
Yang 1 dan 2 ni saya percaya kita sudah lalui sebab saya sudah bagi apa yang panduan tu. Kalau belum masih boleh lagi buat. Ada masa lagi, jangan risau. Okey, sebab plan asal tu dia sudah sedikit berubah. Sebab selepas daripada taklimat pada hari ini, saya akan berikan kawan-kawan kepada mentor masing-masing untuk sama-sama buat perbincangan lah. And then selepas naik cuti nanti, kita akan ada satu perjumpaan lagi untuk kita cek apa progres kita. Barulah kita submit kita punya nomination ni kepada Microsoft Eventco. Ada lagi satu website lah yang kita kena masuk. Tapi jangan fikir tu dulu, kita fikir yang ini dulu. So kalau ada kawan-kawan yang belum selesai yang pertama dengan yang kedua, no problem, boleh buat. Selepas siap benda tu, and then kita boleh proceed kepada yang ketiga, stage yang ketiga. Stage 1, stage 2 kita buat next cuti nanti. Okey, kita buat stage 3 dulu, kita fokus sebab dia karangan. Memerlukan kita buat karangan lah. So dengan ada masa, carilah masa bila-bila kan cikgu-cikgu saya pun tidak mau tetapkan juga, ini pun bergantung kepada kita jugalah. Okey. Okey. So far okey kah? Kalau macam saya ni jadi klik. Okey. Okey. Okey Alif. Faham. Okey. Okey. Mantap cikgu. Kalau nak okey nanti terus tanya je, buka mic dan masa. Okey, Cikgu Ramani angkat tangan, ada soalan? Alif. Okey. Sebab hari tu kan dia cakap stage 1 and 2 dia kena suruh hantar stage 1 and 2 tu kan, dia suruh hantar dulu kan. Bila Sorry. dah cukup masa tu. Boleh dengar? Cuba macam putus-putus pula. Mungkin masalah lain saya kot. Cuba Cikgu Ramani ulang semula. Okay. Pasti boleh dengar? Okey, boleh? Boleh dengar. Boleh. Actually my line memang teruk. Hari tu kan dalam yang Microsoft bagi talk tu, dia kata stage 1 and 2 dia suruh hantar dulu kan. Bila lulus baru hantar stage 3 kan? Tak. Saya sudah buka semua sistem. Tiga-tiga ni kita kena hantar sekali. Oh, Maksudnya dia macam ni. Maksudnya dalam satu borang tu kan dia tiada macam stage 1 submit, stage 2 submit, tak ada. Dia cuma ada satu button submit di mana ketiga-tiga ni kita sudah selesai. So maksudnya bila once kita sudah hantar kepada Microsoft, dia akan pergi ke Microsoft US dulu untuk tapis stage 1 dan stage 2 ni. Selepas tu dia akan bagi kita email maklum balas, dia kata okey, stage 1 and stage 2 kau lepas. Sekarang ni adalah stage 3 akan diserahkan kepada Microsoft lokal. Tetapi dia kena hantar sekali. Dia bukan kita kena buat stage 1 submit, stage 2 submit, tak. Dia bukan macam tu. Oh, okey, faham. Okey. Ya, sebab saya pun tak hantar lagi. Jadi itu yang macam itulah. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, saya tunjuk cikgu-cikgu soalan dia lah. Kita tengok soalan dulu ya. Soalan yang ditanya lah. Okey. Ini soalan yang ditanya. Untuk soalan yang ini saya merujuk kepada sekarang ni, saya merujuk kepada yang ketiga cikgu-cikgu. Yang untuk stage 1, stage 2 tu nanti kita buat sama-sama. Jangan risau. Naik nanti kita buat stage 1, stage 2. Kalau stage 3 kita sudah siap, kita terus pump-nya dan terus hantar. Maksudnya pada ketika itu, kerja kita hanya buat stage 1 dan stage 2. Kemudian kita gabung dengan yang sesuai kita tu, lepas tu kita hantar lah. Sebab itu saya kata kita fokuskan dulu yang ketiga ni. Sebab stage 1 sama stage kedua tu kita boleh buat sama-sama. Okey, itu tidak masalah lah. Okey, so ada 5 soalan. Tapi yang saya highlight dalam nombor 3 ni kita kena buat dalam SWE. Sebab SWE lah, mungkin ada yang tidak familiar dengan SWE. Pun tidak apa juga, saya akan share video dengan cikgu-cikgu macam mana kita boleh guna SWE ni lah. SWE ni dia macam PowerPoint lah, tapi dia lebih interaktif. Maksudnya bahan-bahan kita masukkan dalam ni lah. Okey. Saya juga ada berikan contoh, ada 4 contoh lesson plan saya sendiri yang saya hantar ke Microsoft. Cikgu-cikgu boleh rujuk macam mana cara buat. Tapi saya recommend contoh 1 ini untuk kita sama-sama guna template ini. Bukanlah, maksudnya caranya macam contoh 1 ni. Dia tidak perlukan penerangan yang banyak. Yang penting kita ada banyak gambar dan sedikit penerangan. Okey, sudah, nanti saya tunjuk selepasnya. Tapi saya mau bagi tahu cikgu sebab slide ni saya akan share dengan cikgu-cikgu. Kalau mau tengok contoh nombor 1. Nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Nombor 4 ni adalah pada tahun 2015, nombor 3 tahun 2016, nombor 2 tahun 2017 dan 18. Yang 1 ni saya sudah baru tahun lepas lah.
Okey, tapi sebenarnya kebanyakan lesen saya memang ulang-ulang je lah untuk hantar. Itu je lah kebanyakan saya guna lah. Okey, so tampak sebelum saya pergi kepada apa yang kita akan buat selepas ini, selain daripada yang stage 1 sama stage 2 tu, so far ada soalan kah cikgu-cikgu? Kalau semua okey, boleh bagi thumbs up kah? Okey, Cip. Okay. Bukan cerita. Okay. Okay ah. So far hopefully okay lah. Okay. Okay. So sekarang ni saya akan share apa ni orang kata apa plan apa benda yang kita boleh buat lah. Saya sudah rangka orang kata apa orang kata ni. Saya sudah try untuk buat rangka lah untuk kita semua punya sebagai panduan kan. Termasuk saya sendirilah, panduan kepada diri saya sendiri. Sekejap ya. Okay. Pertama sekali untuk soalan stage 3 ni saya sudah buat panduan lah. Apa cadangan isi jawapan yang boleh kita masukkan dalam tu. Okey, so dia ada 5 soalan. Saya sudah tunjukkan di sini. Nanti cikgu-cikgu boleh rujuk. Kalau tidak faham, terus boleh tanya cikgu dalam grup tu. Sebab saya cuma mau sampaikan benda penting dalam ni dan nanti kita boleh bincang lah selepas itu. Sebab saya pun tidak mau buang masa orang dengan banyak lah. Okey, so ada 5 soalan. Saya ada nyatakan cadangan isi jawapan yang boleh kita masukkan. Ini cuma panduan saya cikgu-cikgu. So kalau cikgu rasa cikgu mau tambah benda lain, then tiada masalah. Boleh tambahlah. Okey, kemudian di bahagian 3 ni terutamanya. Okey, di bahagian 3 ni saya akan highlight dia sedikit. 3 warna hijau. Di sinilah perlunya cikgu sediakan gambar-gambar, artifacts. Macam gambar cikgu bersama dengan pelajar guna Teams. Apalagi mungkin ada tas-tas pelajar kan yang menggunakan teknologi. Tak kisahlah Microsoft Tools kah, bukan Microsoft Tools kah, guna Kahoot kah, guna Quizzes kah. Cikgu screenshot. Kalau ada bahan tu screenshot, simpan. Sebab di situlah yang nanti kita akan gunakan untuk masukkan di dalam kita punya sway kita nanti. Okey, so nanti saya akan sharekan dengan cikgu-cikgu benda ni, apa yang perlu kita buat. Dan boleh rujuklah di sini. Okey, mungkin bila-bila masalah, okey. Minggu depan kah, sebelum naik cuti tu kah, kita boleh buatlah benda ni. Macam saya cakap tadi, kita boleh buat dulu dalam bahasa Melayu, kemudian kita translate lah menggunakan Google Translate. Mungkin kita boleh ubah-ubah sedikit-sedikit lah dia punya ayat tu. Okey, dan dia punya requirement kan untuk essay ni kan, bukan words ya, tapi karakter. Dia essay dia 500 karakter hingga 2000 karakter. Saya pun dah faham, mungkin karakter ni satu kot. Satu, ni jadi 5 lah. Betulkah? Saya punya pemahaman ni, ikut pemahaman saya begitulah. Betul. Kalau dia kata 500 word, 500 patah perkataan lah kan. Tapi kalau karakter, kalau ni dah 5 dah. Okey, itu yang saya faham lah. Okey, jadi dia tidak banyak pun. Dia sedikit je. Okey, macam itulah. Kita boleh buat point, tidak ada masalah. Tapi mesti ada pembuka katanya. Okey, mesti kita ulang balik soalan tersebut. Macam biasalah, macam jawab cekarangan kan. Dan baru kita buat point pun tidak ada masalah juga. Okey. Okey, so ada orang tanya. Alif dia kata. Ini selalu soalan yang orang tanya dengan saya lah. Alif dia kata. Saya tak adalah buat benda-benda ni semua ni. Saya tak pernah share dengan unit saya. Saya tak pernah buat apa semua benda ni. Microsoft Tool pun saya jarang guna. Tak ada masalah cikgu. Apa yang boleh kita buat adalah kita cuba adakan kalau adalah. Okay, kalau tidak ada, just guna gambar yang lama-lama. Nampak macam kita berbincang dalam Microsoft Teams. Yang mungkin bukan meeting unit. Yang kita ada dalam tu. Ambil, boleh guna, tiada masalah. Maksudnya kita buat sharing session kah, kita bincang dengan unit kita macam mana buat ERPH kah, itu pun kira sebagai aktiviti yang menggunakan Microsoft juga. Tapi bergantung kepada soalan tersebut, kena tengoklah. Okey. Okey, ada soalan ke cikgu pasal panduan ni? Okey. Ada soalan? Alif nak tanya. Okey, tanya Rosmah. Apa ni kan macam tahun lepas ada saya masukkan bila pelajar hantar kepada saya tugasan tu, saya minta pelajar hantar ke Google Classroom tu kan. Kan Alif cakap kalau boleh tak payah masukkan Google tu, masukkan Microsoft. Nak katanya kita nak tekankan Microsoft tu. Tapi this year boleh je lah sebab kalau kita tengok sekarang kan kita macam duk sibuk buat Telegram semua benda tu kan. Bolehlah kita nak share kita punya session, PDPR session tu guna Telegram tu macam tu. Boleh, tapi yang utamanya ialah gunakan Microsoft Tools. Boleh masukkan tapi jangan abaikan sampai tidak ada langsung penggunaan Microsoft punya tools lah. Tiada masalah. Okay, faham. Thank you Alif. Okay, ada lagi?
Okey. So yang terakhir saya tunjuk contoh kita punya final product lah sebelum kita antar bersama dengan 3 stage tadi itu. Apa saya tunjuk. Ini yang saya buat. Ini maksudnya inilah yang maksudnya dalam bentuk inilah. Okey. So sway tu bentuk dia macam ni akhirnya nanti. Saya buat nama tajuk tu pun kalau boleh kasih catchy lah cikgu-cikgu. Jangan macam contohlah macam BJK kan, macam subjek dia adalah kriket. Mungkin kita boleh kasih nama ke kriket tu macam dulu si Rizal apa nama lesson dia saya lupa sudah. Tapi dia kasih tukarlah nama lesson tu kalau boleh biar dia catchy. Catchy lah, itu tips dia lah. Okey, mungkin kalau RBT mungkin si apa ada nama lain kah? Okeylah, macam itulah. Okey, terpulanglah. And then di dalam ni saya tunjukkan saya tak buat dalam teks pun cikgu. Saya cuma buat dalam PowerPoint, lepas tu saya export dalam bentuk gambar, masuk dalam ni je. Okey, saya bagi tahu apa subjek, student age, apa objektif. Tak perlu yang canggih-canggih. Tapi kalau cikgu mau buat lesson ni yang kita punya apa orang kata assessment pun lagi bagus cikgu. Sebab kan kita sudah ada dia punya bahan-bahan tu. Budak-budak antar dia punya apa tu bahan dan sebagainya sudah ada. Cuma tinggal kita suntik je Microsoft Tools tu. Kalau tiada kita cuba adakan untuk penambahbaikan pada masa hadapan lah, begitulah maksudnya. Okey, saya bagi contoh apa apps yang digunakan. Ini kena bagi tahu. Okey, nanti saya akan bagi cikgu apa template yang perlu kita buat lah. Okey, apa apps yang digunakan, and then apa 21st century learning yang kita gunakan. Okey, ada 6 tu. Dia sama macam MYP IB juga ni, tapi dia lebih kepada 21st century learning skill punya kemahiran lah. Dia lebih tekankan itu, ada 6. And then step of activity. Macam ni lah, saya buat simple-simple je. Okey. Saya bagi tahu lah apa tools yang digunakan. Ada Teams, guna Flipgrid, guna form. Itu je, tak canggih sangat pun. Ini benda ni benda yang memang kita aplikasikan. Cuma mungkin kita cuma improvise ataupun kita cuma kasih kreatif sedikit lah kita punya pembelajaran tu. And then saya bagi tahu standard and criteria for success. Sama juga macam kita dalam IB ada benda ni. Okay. And then saya bagi tahu lah apa dia perlu ada dalam tu. And then saya tunjukkan apa yang ada dalam ni. Ada Microsoft Form saya tunjukkan. Ada gambar yang budak upload video dorang dalam Flipgrid. Lepas tu saya tunjukkan perbincangan dengan pelajar. Ini perbincangan ini tak berkaitan pun dengan saya punya lesson. Tapi saya tunjukkan bahawa saya gunakan platform Microsoft Teams untuk buat perbincangan dengan pelajar. Untuk bagi maklumat dengan pelajar. So kalau tidak ada jangan risau. Kita boleh adakan benda ni bila-bila masa. As long as kita ada bahan-bahan dia. Macam itulah. Okay, boleh nampakkan dia punya trick and tips dia. Macam tu. Ini kita bagi macam ni. Itu je, simple. Saya tak buat yang panjang pun. Okey? Okey, so untuk jadikan benda ni, yang terakhir saya ada 2 minit lagi ni. Yang terakhir, saya bagi contoh juga kepada kawan-kawan nanti. Saya akan bagi semua bahan ni dalam grup kita lah. Saya bagi juga contoh RPH MIE tahun lepas sebab saya ada sediakan satu rangka penulisan yang boleh kita ikuti sebagai panduan kita mengikut subjek masing-masing. Kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh Fazil Rosman untuk rangka penulisan MIE dia tahun lepas supaya dia buat dulu RPH ni. Kita jangan guna RPH kita yang 5E tu cikgu. Itu memang nanti kita akan banyak lah kita punya section dalam tu. Tak payah guna tu. Kita cuma ambil beberapa benda aja dalam tu lah. Okey, so saya ada sediakan rangka tahun lepas ni. Contoh macam Fazil, nama tajuk dia DeWalt Pro. Maksudnya ini nama tajuk PDPR lah ni maksudnya. PDPR atau PDPC lah. And then subjek matematik. Bagi tahu lah, objektif pembelajaran tu pun tak perlu banyak. 1, 2 pun boleh. Yang penting, aktiviti tu janganlah yang satu tu kita just sampaikan maklumat kan. Kita naklah budak kita ni macam buat aktiviti. Contohlah kalau kita buat penerangan menggunakan Microsoft Teams. Okey, 1 ada Microsoft Tool. Kemudian budak buat aktiviti menggunakan Kahoot. 2. Okey, sudah. Ataupun dia buat aktiviti buat kepala singa contohnya untuk subjek PJK. Dia tak guna tools pun. Tapi nanti dia kena hantar menggunakan Microsoft Teams gambar mereka. Macam tu. Dia tak semestinya semua aktiviti tu kena guna Microsoft Tools. Tapi jangan abaikan Microsoft Tools sebab program pun namanya Microsoft Innovative Educator. So kena ada tools Microsoft. Ada benda-benda ni, ada aktiviti yang kena buat ni, and then sudah siap, kita just masukkan dalam kita punya sway tadi, masukkan gambar, then done. Macam tu saja. Kita boleh gunakan RPH kita yang sedia ada, tiada masalah. Boleh tunjuk dengan kita punya mentor-mentor, mereka boleh bantu tu. Okey? So far ada soalan? Bagi saya itu saja. Jam 3 sudah. Ada soalan? Buka email.
Kalau tiada soalan, ada soalan kan? Tiada? Okey ni semua ni, MI expert ni, confirm. Tiada. Okey dah setakat ni. Okey. Okey ya. So, yang paling penting kawan-kawan dalam masa ni kalau kita belum selesai yang 1 dan 2 tu, buat yang 1 dan 2 dulu. And then baru fikir yang ketiga. Yang ketiga tu yang saya bagi rangka lesson plan nanti masuk dulu, barulah kita buat dalam SUE. InsyaAllah macam saya kata, saya akan cuba share dengan kawan-kawan video-video yang berkaitan lah panduan. Terutamanya kepada kita yang memang, ada orang yang memang tidak pernah gunakan benda tu kan. So, saya cubalah dan kita explore lah perlahan-lahan, jangan risau. Dan kalau MIE expert yang lama, tiada masalah, kita boleh guna lesson yang lama, cuma tambah baik seperti menambah gambar sahaja dan jawab soalan tambahan yang diberikan. Okey? Daripada saya itu sahaja. Kalau ada soalan boleh bagi soalan. Kalau tiada kita boleh sambung persoalan kita di dalam Telegram lah kalau ada, dan juga grup tim mentor mentee masing-masing. Ada soalan? Kalau tiada soalan, boleh bagi tepuk tangan. Ayokan tepuk tangan. Okey, tiada soalan. Okey, terima kasih. So, kalau tiada apa-apa, itu sahaja daripada saya. Minta maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita cubalah perlahan-lahan cikgu. Sebab saya pun tak juga mau force kita semua ni boleh dapat MI expert. Kalau tak dapat, kalau boleh dapatlah semua. Kita cuba. Kalau tak dapat, itu di beyond kita punya kontrol lah. Mungkin bukan rezeki ke apa-apa. So, hopefully kita semua boleh sama-sama jadi MI expert. Dan itu je lah. All the best semua. Jangan stres-stres. Kita buat pelan-pelan kayu lah. Kita sambil bantu-membantu. So, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi. Thank you, Jim. Okey. Terima kasih, Alif. Okay, bye-bye. Terima kasih.